sejahtera. Hari ini saya akan mengupas satu topik yang amat hangat pada masa kini, iaitu meminum arak. Isu ini perlu dikupas dengan segera demi mengekang budaya negatif dan impak yang buruk kepada diri, masyarakat serta negara. Baiklah, apakah itu arak? Arak ataupun juga dikenali sebagai alkohol merupakan sejenis minuman yang akan memabukkan kita dan ia juga boleh menyebabkan ketagihan sekiranya diambil secara berlebihan ataupun selalu diambil. Di negara-negara benua Eropah, arak diambil untuk mengekalkan suhu badan semasa musim sejuk. Arak juga dipercayai dapat melancarkan peredaran darah dan mengekalkan kesihatan. Tetapi di negara kita, terdapat segelintir masyarakat yang sengaja meminum arak secara berlebihan lalu menjadi ketagih pada arak. Terdapat beberapa jenis arak yang diminum pada masa kini. Antaranya ialah bir, wine, cider, brandy dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, arak dikenali sebagai khamar yang bermaksud minuman yang memabukkan. Arak menjadi minuman kemegahan orang-orang fasik, kafir dan munafik. Menurut pandangan Islam, meminum arak adalah haram dan ia dianggap sebagai perbuatan amalan syaitan. Arak dijadikan minuman utama dalam jamuan-jamuan yang diadakan dan diterima sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan. Apabila para sahabat sedar akibat daripada minum arak itu dapat menghilangkan pertimbangan akal, mereka pun datang menghadap Rasulullah. Para sahabat iaitu Umar Al-Khattab bertanya kepada baginda tentang hukuman di atas perbuatan meminum arak. Kemudian itu, barulah turun ayat yang menerangkan hukum meminum arak yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Sesudah turun ayat ini, setengah para sahabat masih meminum arak. Salah seorang daripada mereka adalah Saidina Ali. Pada suatu hari, Saidina Ali menjadi mabuk sehingga masuk waktu maghrib. Dan ketika mereka mendirikan sembahyang, Saidina Ali yang menjadi imam telah tersalah membaca sepotong ayat dari surah Al-Kafirun hingga berubah maksud ayatnya. Setelah itu, turunlah ayat yang tersebut di dalam surah An-Nisa. Pada suatu hari, suatu pertelingkahan berlaku dan seorang dari kaum Ansar bangun mengambil rahang unta lalu memukul kepala Sa'ad bin Abi Waqqas hingga luka parah. Sa'ad menghadap Rasulullah mengadukan perbuatan orang Ansar ke atas dirinya. Bila dilihat, kejadian itu berpunca daripada sebab meminum arak. Maka turunlah ayat yang tersebut di dalam surah Al-Ma'idah. Semenjak peristiwa itulah, arak diharamkan secara muktamad sehingga kini. Arak bukan sahaja diharamkan dalam Islam, tetapi ia juga membawa pelbagai kemudaratan kepada kesihatan kita. Antara impak yang negatif yang perlu kita hadapi sekiranya meminum arak adalah arak akan memperlahankan sistem saraf manusia. Bahan kimia yang terdapat dalam arak akan menyumbat ruangan sinaps. Akibatnya, impuls lambat dihantar ke neuron lain dan ia akan menjadikan kita lambat memberi reaksi. Seterusnya, arak juga dapat menghilangkan pertimbangan akal serta mengubah persepsi, emosi dan pergerakan kita. Hal ini akan mendorong kita kepada perbuatan jenayah dan maksiat seperti vandalism dan rogol. Bagi wanita yang mengandung, terdapat posibiliti yang tinggi untuk mereka melahirkan bayi yang cacat dan kemungkinan besar mereka akan mengalami keguguran. Hukuman yang berbeza diguna pakai oleh negeri yang berbeza berlandaskan kepada enactment jenayah syariah Islam. Di negeri Pahang, Kedah dan Kelantan, hukuman bagi seorang Muslim yang membuat, menjual, mengedar, menyimpan atau meminum minuman yang memabukkan adalah denda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 3 tahun dan sebatan rotan tidak melebihi 6 sebatan. Di negeri Terengganu pula, pesalak Muslim akan diberi tidak kurang daripada 40 sebatan rotan ataupun tidak melebihi daripada 80 sebatan rotan.
Setiap penyakit mesti ada penawarnya. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaiannya. Terdapat pelbagai inisiatif yang boleh diambil oleh kerajaan kita supaya dapat membendung masalah meminum arak di negara Malaysia. Kerajaan boleh meningkatkan harga arak yang terdapat dalam pasaran. Hal ini akan menyebabkan masyarakat untuk berfikir beberapa kali sebelum membeli arak tersebut. Kerajaan juga perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap amalan peminuman arak. Kerajaan perlu menganjurkan pelbagai kempen kesedaran di seluruh Malaysia dan juga menggalakkan masyarakat untuk melibatkan diri dalam kempen ini. Rakyat Malaysia juga mempunyai peranan yang amat signifikan dalam membendung masalah ini. Sekiranya terdapat seorang ketagih dadah, masyarakat setempat perlulah menghantar individu tersebut ke pusat pemulihan yang sedia ada di negara kita. Ibnu Al-Arabi berpendapat, minuman ini dinamakan arak kerana menghilangkan kewarasan akal. Begitu juga dengan pandangan Ibnu Manzur mengatakan ia dinamakan arak kerana menutup akal dari berfikir dan menghilangkan daya pertimbangan bagi peminumnya. Imam Abu Hanifah menegaskan bahawa sesuatu minuman boleh dinamakan sebagai arak atau kamar apabila perahan anggur berkenaan telah diperam atau dimasak sehingga ianya dilihat bergelora dan berbuih seolah-olah mendidih dan buih tersebut kemudiannya hilang. Arak daripada anggur diharamkan di bandar Madinah. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan permainan adu nasib dengan batang-batang anak panah adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Maksudnya, kami berpendapat engkau menghukum 80 kali sebatan adalah kerana apabila seseorang minum arak, dia mabuk, ketika mabuk dia merepek, seterusnya berbohong. Seorang yang mabuk didorong untuk membuat pelbagai jenayah dan maksiat. Oleh itu, kita haruslah mengelakkan diri kita daripada meminum arak.